sembrono. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah cukup cantik, sukakan kecantikan dan kehandsoman. Pakailah. Yang sombong ialah dua, ghamtun nasi, orang lain semua bodoh, dia seorang cerdik. Wa batarul haqqi, tak terima kebenaran. Itu sombong. Saya nak bagi tahu, bila ada benda-benda macam ini dalam hidup kita, itu punca musuh dalam masyarakat. Sombong dengan isteri. Awak tu, saya kahwin dengan awak, ambil demo belah-belah kapung, dabung, gua musang, gua menatang kapal lagi sana banyak menatang gua dia, gua musang, gua cacing ada juga. Mana gua tepurung kedah noh. Yeah. Pegok. Dia kata, "Mu ingat sikit. Sejak demo kahwin aku ni, mu baru boleh pakai gelamah ni. Kalau tu raja talah mu, nampak gitu." Oh berat nanang atau ganu. Tuan-tuan, jangan. Kat luar negara sekarang ni orang dah mula kahwin dengan robot. Orang kahwin kena bincang ni. Adakah itu dinamakan zina? Perempuan tu sebiji perempuan, tapi robot. Alat kemaluan dia sama macam orang perempuan punya. Aku pun tak tahulah. Ni, sekarang dah ada. Bila saya tanya kenapa Tan Sri jadi gitu, dia kata sebab kahwin dengan robot senang. Bising-bising tutup, terus diam. Cabut bateri tak jadi apa. Yang ni cabut apa pun tak boleh. Marah. Itulah jadilah macam Ustaz Zakaria tu. Ingat Maggi, bini suruh beli Maggi tadi. Tu ingat, jadi stres. Tuan-tuan, psikologi. Benda ni akan jadi biasa, tuan-tuan. Risau saya. Ini dia panggil zaman yang makin bawa fitnah. Sampai bila? Tuan-tuan nak diam-diam lagi? Oh kata tak apa, bukan anak aku. Bang, bukan anak kita, cucu kita bang. Itu yang Nabi kata sampai bila? Hatta talqauna rabbakum. Kau akan tengok fitnah ni sampai kau mati. Lepas kau mati, anak kamu pula tengok apa yang kau tengok. Lepas ni, cucu pula kamu. Begitulah seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Terima kasih pada juru acara majlis yang saya hormati Tuan Haji Mursyidi Abdul Hamid, pengusi Masjid Al-Akram, Datuk Keramat, serta seluruh ahli jawatankuasa masjid, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak, pimpinan-pimpinan masyarakat, tuan-tuan guru, para habaib, muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti yang telah dirancangkan pada malam ini kita bersama-sama dalam majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Masjid Al-Akram. Dan pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bersama dengan panelis undangan yang tidak asing lagi akan mengupas tentang satu tema, satu tajuk berkaitan dengan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tajuk yang diberikan untuk dikupas oleh panel kita pada malam ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyelamat umat. Kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai membawa rahmat bagi seluruh alam. Di rahmat yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuklah dapat menyelesaikan isu dan permasalahan yang berlaku pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sekiranya kita menjadi panduan dalam kehidupan kita,
yakni Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW, ia juga dapat menyelesaikan permasalahan dalam hidup kita insya-Allah. Perkara ini akan dikupas oleh panel kita yang pertama, Profesor Madya, Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, Profesor Madya di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan perbincangan lebih menarik apabila hadir bersama dengan kita pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Haji Haslin bin Baharim yang baru saja landing daripada Kota Baru, daripada Kota Baru terus datang ke sini. Katanya telinga pun masih bengang lagi. Kalau boleh tak mau minum air mineral saja. Kalau boleh nak air cak padak macam di belah sana tu. Mana cik dia seorang belah sana saja kan? Halal kan tu? Baik, untuk tidak berbicara terlalu panjang, kita nak dengar kedua-dua panelis kita untuk berbicara tentang tajuk Rasulullah penyelamat umat. Saya nak minta panel kita pertama, Profesor Madya Dr. Izhar, Datuk Dr. Izhar, untuk mengupaskan apakah isu-isu ataupun apakah permasalahan penyakit yang melanda umat masyarakat akhir zaman pada hari ini. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ustaz Zakaria selaku moderator, Ustaz Haslin, pimpinan-pimpinan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat, pertama sekali kita sangat bersyukur sebab pada malam ini kita dapat sama-sama menyambut sambutan Maulidur Rasul. Kita sambut Maulidur Rasul ini bukan saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, puan-puan bahawa ini merupakan sunnah Nabi. Kita tak pernah cakap pun begitu. Betul tak? Tak pernah kita kata Nabi suruh, tak pernah kita kata sahabat suruh. Tapi kita buat ni ada sebab. Apa sebabnya? Sebab kita nak bawa semua umat Islam, nak ajak rakan-rakan yang berada dekat keramat ini, nak ajak anak-anak muda mengenali Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita nak buat program, kita kena ada nama tajuk. Dan antara tajuk itu adalah Maulidur Rasul. Menyambut sambutan Maulidur Rasul. Mengingati Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada yang akan bincang, dia kata betul ke tarikh itu? Betul ke tarikh-tarikh Islam itu? Sejarah-sejarah dipanggil bulan-bulan Islam itu. Tuan-tuan, itu semua merupakan perbincangan yang cukup panjang kalau nak bincang, tuan-tuan. Saya yang belajar dalam bidang pengajian Islam ni pun baca dan dengar daripada pakar-pakar pelbagai pandangan. Memang takkan selesai. Metod orang hadis lain, metod orang fiqh lain, metod orang sejarah lain pula. Sejarah ni selagi mana ia dapat dan dapat dikenal pasti daripada mana datang, dia akan jadi sejarah. Jadi oleh sebab itu kalau nak bincang itu, ramailah orang kita dia takkan faham, takkan kenal Nabi kita Muhammad SAW. Semalam saya di Kelantan, alhamdulillah hampir 1000 orang. Tuan-tuan, padahal kampungnya pun. Tapi penuh. Sebab apa? Dia orang nak kenal siapakah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak muda. Jadi kita buat ini untuk apa, tuan-tuan? Bukan saya nak bagi tahu, ini kena buat. Ini merupakan arahan daripada Nabi atau sahabat. Tak. Kita faham, itu tidak berlaku. Cuma kita buat ini adalah untuk apa? Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nak ajak orang buat benda baik, tinggalkan benda mungkar. Ini cara dia. Di samping itu kita pegang hadis Nabi. Nabi kata apa? Ayuhan nas afshus salam. Wahai manusia, jangan berpecah belah, jangan bergaduh. Bersatu padulah kamu. Berkawanlah kamu. Wa at'imut ta'am. Bagi makan pada orang. Dan malam ni insya-Allah ada makan katanya. Adakah? Ada, bunyi terus ada makan. Nak kata makan tu penting. Kalau Nabi tak sebut, dan Nabi sebut bukan saja tuan-tuan. Di akhir hadis Nabi kata apa? Tadkhulul jannata bisalam. Masuk syurga dalam keadaan aman dan damai. Tu semalam bila buat makan, 1000 orang datang, 2 ekor lembu jalan. Orang sedekah bagi makan untuk surau masjid.
tuan-tuan dan puan, sambil-sambil nak cari dana masjid sebanyak 250,000 nak bagi cantikkan masjid je. Tuan-tuan, jadi oleh sebab itu bila Ustaz Zakaria tanya, apa masalah timpa masalah umat Islam pada hari ini yang tak pernah selesai daripada zaman Nabi Muhammad SAW, tak lain dan tak bukan, iaitu al-jahlu. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, apabila kejahilan menguasai kita, itulah menyebabkan umat Islam tidak akan pergi mana. Atas asas itu juga, Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti, dia kata apa? Allah turunkan ayat pertama kepada Nabi Muhammad, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Kenapa baca? Sedangkan Nabi ni, ma'ana bi khari'. Aku tak boleh baca. Tak boleh baca sampai Nabi boleh baca. Nak bagi tahu tuan-tuan, bila kau membaca, asas kepada pembacaan itu adalah ilmu. Macam mana kita nak berjaya? Macam mana kita nak selesai masalah kalau ilmu kita ini tak ada, tapi kita nak buat nak buat sesuatu. Itu yang akhirnya bergaduh. Itu yang akhirnya kita bertelagah. Orang nak bercakap tentang sijil halal. Baru-baru ni kecoh saya pertahankan apa yang telah dilakukan oleh JAKIM, oleh Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri mengenai sijil halal. Bang, sijil halal kita ni diiktiraf. Saya pergi Korea, bila cakap we are from Malaysia, dia terus kata, wow, halal certificate from Malaysia, kita iktiraf. Pergi Jepun, sama juga. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, bila orang dia tak tahu tentang asas sijil halal tu, dia akan cakapnya. Dia akan pertikai, dia akan jatuhkan, dia akan perlekeh. Bang, siapa cakap? Ada orang kata nak minta sijil halal payah. Bang, saya 12 tahun, 13 tahun dalam sijil halal. Mana payahnya? Cuma payah bila kamu tidak mau buat apa yang disuruh. Itu payah. Nak murah. Memang nak murah. Susahlah. Semua benda nak murah, ayam matilah dipanggil. Nampak? Itu sebabnya kena nak ambil sijil halal ni daripada orang kata apa? Katakan kita masak nasi ayam. Daripada ayam, kilang ayam tu dah kena ada sijil halal lah. Minyak dia ambil mesti ada sijil halal. Air yang dia guna mesti kena sijil halal. Semua penapis yang dia guna mesti sijil halal. Itu je. Elok-elok je orang bukan Islam boleh dapat. Kenapa yang kita jadi gaduh? Puncanya sebab ilmu. Itu sebabnya, tuan-tuan dan puan, bagi menjawab soalan pertama ini, Nabi ajar kita biar ada ilmu. Bila ada ilmu, Allah bagi tahu dalam Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat martabat. Allah angkat martabat sebab apa? Nampak yang kau ni ada ilmu. You have a knowledge. Kamu dalam masa yang sama, kamu akan ada sesuatu yang boleh membina diri kamu untuk terus berjaya. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan, asas pertama, kalau tak nak bergaduh, tak nak bertelagah, tak nak jauh daripada syariat Islam, tuntutlah ilmu sebaik-baik mungkin. Saya doakan insya-Allah kita suatu hari nanti akan jadi sebuah negara yang dihormati kerana ilmu. Tapi kita kena ada usaha lah. Dia tak boleh duduk saja. Kena ada usaha. Bukti kami berdua daripada airport sebenarnya. Saya singgah sempat balik rumah mandi, dia tak sempat mandi dalam dua ni. Dia sempat berak dia tadi kata. Tu yang lambat tuan-tuan, tunggu dia dekat tepi highway. Amboi. Saya ni bukan saja pensyarah tuan-tuan. Driver dia juga tu pun belagak. Marah-marah, kenapalah Luis ni bawa jalan salah. Dia marah Haji Wazir, mana boleh. Dia ni cepat naik darah. Tu tengok. Main handphone lagi. Tapi tuan-tuan, sungguh dekat airport nampak orang putih on the way nak pergi balik ke apa, duduk. Anak, sampailah bapa, sampailah mak, semua pegang buku. Buku dia orang semua tebal-tebal ni, tuan-tuan. Duduk baca. Orang putih. Ni kita kena belajar. Yang membaca ni siapa ajar? Turun kat siapa ayat membaca? Kepada Nabi Muhammad. Tapi yang banyak membaca orang putih. Yang banyak membaca orang Jepun. Yang banyak membaca negara-negara barat. Saya pergi Spain, sama juga. Membaca je orang dia. Jalan mesti ada buku dekat tangan. Sebab apa? Sebab mereka membudayakan pembacaan. Kita baca juga. Baca WhatsApp.
Yang tak tahan sih, baca WhatsApp, semua bab gaduh saja. Akhirnya tuan-tuan, itulah perangai kita. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Saya pakai mic terus, dia berhenti terus. Mengejut, dia berhenti ya. Baru 10 minit cakap. Budaya membaca dalam kalangan masyarakat kita, khususnya orang-orang Melayu, memang laporan perpustakaan negara memang berada pada tahap yang tidak menggambarkan perkembangan ataupun pembangunan tamadun umat manusia. Jadi maka dengan sebab itu kadang-kadang kita disuruh oleh Nabi SAW untuk menjadi umat yang terbaik ini adalah umat yang membaca. Dan apa yang paling baik untuk kita baca, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi suruh kita membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamuh, kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu iaitulah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Siapa orang yang pertama membaca Al-Quran, tuan-tuan? Siapa dia? Nabi Muhammad SAW, orang yang mula-mula sekali membaca Al-Quran. Siapa orang yang mula-mula mengajar Al-Quran? Nabi SAW juga merupakan orang yang mengajar Al-Quran. Maka Nabi kata sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini tengok pengusi masjid kita, Ustaz Haji Mursyidi. Lepasan lulusan diploma Al-Quran wal Qiraat Darul Quran. Orang yang sangat sopan santun, mulia, berbudi. Orang di antara orang-orang yang terbaik disifatkan oleh Nabi. Banyak lagi lah yang diceritakan oleh Nabi SAW. Persoalan saya yang nak minta Ustaz Aslin jawab di sini adalah mengapa? Apa sebab umat kita akhir zaman ni, awak duk pegang telinga, tak apa dengar soalan lah. Mengapa umat kita hari ini dia tidak menjadi umat yang terbaik? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Umat kamulah, ya, wahai Muhammad, umat kamulah sebaik-baik umat yang diciptakan atas muka bumi ini. Tapi Nabi pun dalam hadis yang lain, Nabi sebut mereka yang kurunku adalah kurun yang terbaik. Kemudian selepas daripada kurun, selepas daripada itu, kemudian selepas daripada itu kurun sahabat, kurun tabi'in. Jadi kita ni dah kemudian dah, ke belakang dah. Jadi soalannya Ustaz Aslin, apakah sebab masalah isu berlaku, punca berlakunya isu dalam masyarakat kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Makasih Al-Fadhil Ustaz Haji Zakar Osman, khususnya kepada rakan panelis Ashabul Fadilah Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzal Arif bin Muhammad Qasim, barisan kepimpinan Masjid Al-Akram, khususnya pada semualah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua? Boleh tak kuat sikit saya nak dengar? Apa khabar semua? Ustaz Zakaria perasan tak? Ada dua puak di sini. Satu puak baik, satu puak Alhamdulillah. Perasan tak? Dengar tak tadi? Dengar tak? Ni punca dia. Tak bersatu hati. Ya. Saya tak kata mana-mana tu tak elok ke haram makruh, tak. Tapi bila kata ayat tadi, kuntum khaira ummatin, yang terbaik. Jadilah hidup kita ni kena pilih yang habis baik. Ya. Be the best but don't feel the best. Buat yang terbaik, jangan perasan kita tu baik sangat. Kadang-kadang kita cakap baik tapi sebenarnya kita tak pernah baik. Mau tanya kita, apa abang Ustaz? Baik.
tapi sakit. Baik apa sakit? Bila kita sebut kalimah, awwalu kalimatin ba'da istisqadhi minan naum, kalimah yang mula-mula sekali yang Nabi suruh kita bila lepas makin tidur, kita kena kata Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam Quran pun sama, bermula letakkan surah Al-Fatihah, dia tak mula dengan Subhana Rabbil Alamin Wa bihamdih. Subhanallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhana apa semua duduk tengah-tengah. Apa saja dalam hidup kita ni, punca dia kerana tak lain tak bukan kita makan hak Tuhan, tapi kita lupa Tuhan. Kita nak cari rezeki, sebenarnya kaedah, kalau kita nak pergi mancing ikan di lautan, modal banyak kita kena taburkan. Beli mancing, sewa bot, minyak diesel bot, atau bayar sekepala 120. Kita korbankan tanpa kita terfikir, sebab kita nak dapatkan ikan. Kalaulah kita tak nak bayar harga minyak, tak nak bayar diesel, tak nak bayar semua nak beri, macam mana kita nak dapat? Orang pun benci kita, orang tak suka kita. Tak payah hajat kedekut nak mampus. Duit minyak pun tak bagi. Ni contoh dia. Joran pun dah pergi setiap selalu dengan kita, tapi haram nak beli sebatang pun tak nak. Tak payah hajat. Orang pun benci kita. Tapi Allah taklah buat hukum macam tu. Sebab nak bagi tahu pada kita, kalau kita nak memancing, maka kita cari alat untuk memancing. Baru dapat sesuatu yang kita niat, apa yang kita dapat lepas kita pancing. Itulah masa mudahnya. Betul kata pepatah, kalau kita nak padi dituai, janganlah lalang yang disemai. Mesti ada, kena relate dengan dia. Lepas tu kalau kita nakkan isteri kita baik, kita wajib baik dulu. Jangan nak bentuk isteri, konon-konon bentuk isteri, tiba-tiba kita ni tak terbentuk. Sama juga orang perempuan, janganlah nakkan suami perfect. Kalau you tak cuba perfect diri you, akan jadi pertarungan kontra. Pro and con berlaku. Saya tak kata tadi baik Alhamdulillah tu betul. Dah semua bagus. Tapi which one better untuk kita amal dalam hidup? Kalau kita sakit, Alhamdulillah. Sehat pun, Alhamdulillah. Itu bagusnya, Alhamdulillah. Betul Nabi sebut dalam hadis sahih, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza nama. Syaitan akan ikat kepala kita dengan 3 ikatan bila kita tidur sekarang. 3 ikatan ni, dia ada solution. Kita tak boleh biar. Siapa tak buang ikatan tadi, asbaha kaslanan khabithan nafsi. Kalau siapa tidur, syaitan ikat, yaqidu syaitanu ala qafiyah. Ni bahasa Arab ni qafiyah lah ni. Dia tutup kepala kita dengan 3 ikatan, dan sesiapa yang tak cuba rungkaikan dengan 3 rungkaian, asbaha kaslanan, dia berpagi dalam keadaan wajahnya tak ceria, malah, tak ada produktiviti, tak ada orang kata apa, tak ada inovasi. Kemudian tayyiban khabithan nafsi, jadi jiwanya malas, jiwanya jahat, tak puas hati dengan orang, tak boleh tengok orang yang berjaya. Tapi kalau dia gunakan 3 perungkai ini, iaitu Nabi sebut fa idza istayqadha, bila bangun tidur, Nabi kata, maka disebut Alhamdulillah, 1 ikatan sudah terungkai. Kemudian fatawadda'a, dia ambil air semayang, maka ikatan yang kedua akan terungkai, tinggal 1. Fasallal fajra, maka ikatan yang 3 akan terungkai. Maka asbaha nasyitan tayyiban nafsi, berpagi dia dalam keadaan wajahnya fresh, segar. Wa tayyiban nafsi, asbaha tayyiban nafsi, jiwanya bagus, ceria, semangat pergi kerja. Pasal apa? Awal kalimah ialah Alhamdulillah. Berapa ramai manusia hari ini bangun tidur dia terlupa baca Alhamdulillah. Yes, dia semayang mungkin. Yes, dia biasa, Alhamdulillah tu susah nak sebut. Ini isu dia mula-mula kerana kita nampak nikmat Allah, tapi kita buat satu bantahan pada Allah. Sebab tu Allah sebut dalam surah, ada 2 surah, surah Al-Isra, surah Al-Kahfi. Surah Al-Isra dibunyi macam ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. Refer surah Al-Isra ayat 41. Dan sesungguhnya kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan i'tiqad dan tauhid dengan berbagai cara dalam Al-Quran. Liyadzakkaru, supaya mereka ini beringat untuk patuh kebenaran tersebut. Wa ma yaziduhum illa nufura. Sebut apa dia? Melainkan semua benda itu tidak boleh membentuk mereka, melainkan bertambah liar mereka dengan Al-Quran. Ini puncanya. Dan Nabi Allah sebut Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, kita baca petang tadi, pagi kita baca, malam kita baca surah Al-Kahfi lepas Yasin. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Kami dah berikan contoh macam-macam dekat manusia ni. Sampai ke Allah sebut, Inna Allah la yasta'i an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Betul yang Datuk sebut tadi ni. Kita Ishaq Qardawi pun ada pernah terbaca, dia kata kita ni apabila bangsa umat kita malas untuk menuntut ilmu, malas untuk membaca, kita pasti ketinggalan daripada bangsa lain. Nyamuk ada berapa jantung? Nyamuk ada bius. Saya dengar satu tempat bius. Sebab tu nyamuk bila cucuk kita, kita tak terasa. Bila cabut baru tak sakit. Semua dikaji oleh barat. Kita dah kata Yahudi laknatullah, mereka pengkaji, researcher. Mereka tengok cari. Nyamuk tu lah nampak kecil. Kata pasal pekih nyamuk, rupanya ada orang buat kaji tentang nyamuk. Mana ada nyamuk mari tengok pak tu dia tak ada dah. Ataupun tinggal darah, dia makan darah kita dah. Lepas tu Allah pesan dalam Quran, sesungguhnya kami telah pun menghuraikan dengan berbagai cara dalam Quran untuk umat manusia dari segala jenis contoh bandingan. Tapi sememangnya manusia ni kata Allah, yang cipta kita tu Allah. Kita ni Tuhan cipta kita ni jenis busuk belaka dalam bahasa kasurnya. Sebab itu Iblis cukup marah dengan Tuhan sebab Allah suruh dia sujud dekat si busuk tersebut. Kita buat daripada tanah, tuan-tuan. Saya tanya makcik-makcik dekat ujung-ujung tu. Agak-agak boleh tak makcik ambil tanah satu kuala, tabur atas katil? Mesti tak nak. Sedangkan itulah geng kita. Lepas tu kita sombong, tuan-tuan, tak sedar diri kita tu tanah. Ni ayat. Belagak sombong. Iblis pun terkejut. Iblis sombong sekali dengan Tuhan. Pasal tak nak sujud. Asjudu li Adam anta khalaqtahu min tin. Nak sujud ke Adam? Mu cipta Adam tu. Baru balik Kelantan pula. Mu kelik pula. Apa ni? Mu cipta Adam daripada tanah. Moga hamba ni api. Bengong. Sebab bila kita perasan kita baik, macam iblis lah. Salasun muhlikatun, 3 benda yang mempunca membinasakan daripada dia. Antara yang i'jabul mar'i binafsihi, rasa kagum seseorang dengan kebolehan dia sendiri. Suara sedap, tengok. Dekat masjid ni aku suara sedap. Kata Bilal, kata Imam, aku sedap. Kalau dia perasan semua sedap, maka lahirlah sombong. Ni dalam AJK ni, AJK kami yang baru ni lah yang boleh mampu untuk buat sekian-sekian. AJK dulu bengak belaka. Kalau you berani cakap macam tu, you bodoh. Sebab dalam hidup kita tak boleh ada titik-titik kesombongan. Yang Nabi sebut, la yadkhulunal jannata
man kana fi qalbihi misqala habbatin min kibrin. Tidakkan masuk dalam syurga orang yang ada tak puas hati. Apakah dengan memakai pakaian yang cantik itu sombong? Apakah dengan pakai kasut yang cantik itu sombong? Standard kan? Pakai smart, tengok baju ni, baju harga krokodil, baju krokodil. Tengok ni aku pakai baju kasut kelak. Kasut kelak, CLRK kelak. Tengok skeceh pula. Kasut tengok ni. Sahabat kata, adakah itu sombong? Nabi kata, no. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah cukup cantik, sukakan kecantikan dan kehandsoman. Pakailah. Yang sombong ialah dua. Ghamtun nasi. Orang lain semua bodoh, dia seorang cerdik. Wa batarul haqqi. Tak terima kebenaran. Itu sombong. Saya nak bagi tahu, bila ada benda-benda macam ini dalam hidup kita, itu punca musuh dalam masyarakat. Sombong dengan isteri. Awak tu, saya kahwin dengan awak, ambil demo belah-belah kapung, dabung, gua musang, gua menatang kapal lagi sana banyak menatang gua dia, gua musang, gua cacing ada juga. Mana gua tepurung kedah noh. Yeah. Pegok. Dia kata, "Mu ingat sikit. Sejak demo kahwin aku ni, mu baru boleh pakai gelamah ni. Kalau tu raja talah mu, lepas itu. Kau berat nanang atau ganu." Tuan-tuan, jangan. Lepas tu jadi setan rumah tangga. Lepas tu iblis seronok. Iblis ni watak dia goda je sah. Dia goda. Dia kata apa? Contoh kita nak derma. Ni ada 10, 20, 30. Kita pun semangat nak derma ni kan. Ambil 30, 20 ringgit. 5 ringgit, 20. Iblis kata apa? Saudara tak payah derma banyak-banyak. Cukup 5 ringgit. Majak lakram tu kaya. Kita pun, betul lah cakap awak. Kan? Kita pun ambil 5 ringgit, celaka sungguh. Iblis. Dekat sana kata, aku goda je, aku betul suka aku. Aku suruh kau ikut aja, kau ikut buat apa? Ini bari aku ni bebas, aku jangan dakwa aku. Aku ni mau godamu je bodoh. Tuan-tuan. Betul bab-bab ni tuan-tuan, nak beritahu Allah bagi contoh banyak dah, tapi kita suka bergaduh. Maka teringatlah pada hadis Nabi SAW. Hadis sahih Imam Al-Hakim sebut. Antaranya ialah apa dia? Fa innahu man ya'sh minkum. Riwayat yang lain ada ba'di. Riwayat Hakim ni dia tak ada ba'di, dia ada minkum saja. Tak apalah. Maksud dia gitu mudah. Fa innahu man ya'sh minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa lepas ni hidup selepas aku, pasti dia akan tengok pergaduhan, perselisihan yang besar berlaku lepas ni. Maksud dia, berselisih pasti berlaku ni saat Zakaria sampai kiamat. Selisih. Hak ni minat tahlil, hak ni tak minat tahlil. Kalau bergaduh sampai sudah tak selesai masalah. Ya. Hak ni boleh berzikir lepas semayang, hak ni tak boleh. Kalau kita tak cari satu benda yang baik, sampai bila kita akan bergaduh. Maka apa yang kita nak daripada khilaf ini ialah nak bagi tahu bahawasanya bagaimana kita cuba nak berdamai, sebab mencari kedamaian adalah satu benda, satu kewajipan dalam hidup kita. Duk marah puak-puak Hanafi semayang turun tak angkat tangan, rokok tidak tak angkat tangan. Kita contoh dia. Contoh, pergi belah-belah Nigeria, Tanzania, Uganda tu, geng-geng Maliki contoh dia. Kan? Tanzania especially lah, saya punya kawan saya, orang Tanzania. Dia kata semayang dia orang tak payah angkat apa. Allahu Akbar, turun tangan. Dia main kat Malaysia jadi imam. Kita apa ni. Hello bro, berdamailah. Khilaf pasti berlaku. Maka Nabi berikan satu solusi. What is the solution untuk kita bersama?
Nabi kita apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Senang aja. Baliklah kepada sunnah aku dan sunnah para sahabat 4 orang tu. Abduha, gigitlah sunnah aku dan sunnah mereka dengan gigi geraham kamu. InsyaAllah, hak bergaduh, hak bersisih, tak bergaduh. Persisihan tu sampai bila-bila. Dalam rumah tangga kita pun sama juga. Sebab itu punca dia ialah Ustaz, orang kita ni benda yang kecil dia nak dibesar-besarkan. Benda yang sepatut dibesar-besarkan jadi kecil kerana diketepikan. Tuan-tuan, once upon a time, dan sebuah hadis sebut, Nabi kata kat sahabat, innama masali wa masalukum kamathali rajulin istawqada naran. Perumpamaan aku dan kamu sebagaimana seorang lelaki yang mengunggun api, bakar api, faja'alatid dawab wal farashu yaqa'na fihi. Tapi api dah tahu dah panas, api boleh membakar merentung, tiba-tiba binatang melata dan kelkah tu tetap masuk dalam api. Fa ana akhidhum bihujadikum wa antum taqahamuna fihi. Aku cuba nak menyelamatkan kamu, jangan main api. Ini haram, ini halal, ini boleh, ini tak boleh, tapi kamu tetap nak cari benda haram. Allahu Akbar. Itu punca kerana kita degil. Sunnah tak nak ikut. Masuk masjid tadi kita tak perasan, masuk langkah kaki kanan ke kiri. Cek balik tadi, masuk kanan ke kiri. Betapa ramai orang masuk jamban ikut dan dia tak kira kiri kanan. Keluar tandas tak kisah kiri ke kanan. Sebab apa? Uskedil kiander buhud kharab ho gaya. Ya ab ke jawab nikar sakte kyun pagal ho gaya. Ni. Tuan-tuan, pasal dia elok. Betapa ramai orang makan western food. Di kedai western makan chicken chop, lamb chop, chopstick dan sebagainya. Chopstick pula ialah chicken chop. Gerpu tangan kiri, pisau tangan kanan, dipotong-potong dengan kanannya, diambil makanan dengan kirinya, tapi sayang disuapkan ke mulutnya dengan kirinya. Pasal apa? Cakap banyak takkan bodoh lagi. Nabi kata tak boleh. Nabi kata kiri tu haram, syaitan punya kerja. Ini contoh kenapa kita tak back to sunnah. Quran pun surah Kahfi pun tak baca hari ni. Bukan tak tahu surah Kahfi tu menyinari Allah. Orang yang baca daripada Jumaat sampai Jumaat akan datang. Dajjal 10 pertama, 10 yang kedua, selamat Dajjal. Agak-agak bukan tak tahu. Tapi jiwa tak. Kau sambutlah makhluk Nabi 6-7 tahun sekali pun. Tetap you macam you dulu. Bukan you kini dan selamanya. Wallahu alam. Itu dia. Punchline dia, sambutlah Maulidur Rasul berapa puluh kali sekalipun. Tapi kalau ada sifat sombong, sifat takbur yang ada dalam diri kita, kita tidak mampu menundukkan hawa nafsu kita dan kita akan mengikut jalan yang dibawa oleh syaitan. Zan dulu? Dah masuk belum? Belum lagi? Teruskan saja. Baik. Saya nak sambung sikit apa Ustaz Aslin sebut tadi, tuan-tuan, tentang sifat sombong, sifat takbur. Saya teringat kata-kata Imam Ghazali, ada 7 sebab kenapa seseorang manusia itu dia boleh jadi lupa diri dia. Dia boleh jadi sombong, dia boleh jadi belagak, dia boleh ingkar dan takbur. Yang menguji diri kita, tuan-tuan, yang pertama kata Imam Ghazali, iaitulah ilmu pengetahuan. Orang yang diberi ilmu pengetahuan, kadang-kadang dia boleh menyebabkan dia lupa diri. Dia ada ilmu, maka dia sombong dengan ilmu yang dia miliki. Dia anggap orang lain semua tak erti. Dia anggap orang lain semua jahil. Dan dia berbangga-bangga dengan ilmu dia. Yang kedua, orang boleh menjadi sombong dengan amal ibadah yang dia lakukan. Dia rasa dialah kaki masjid yang paling kuat ke masjid dan orang lain semua tak beriman ataupun orang lain bukan kaki masjid,
Dan dia melekehkan orang-orang lain tanpa dia mengetahui, orang lain pun beramal juga. Yang ketiga, keturunan. Ada orang dia berikan keturunan yang bagus, yang baik. Macam Tuan Syed umpamanya kan. Contoh, Abaik jangan marah. Kan? Profesor Madya ke, Datuk ke, apa kan. Itu saya belum sebut lagi, Abang Lin yang sebut. Keturunan ya. Kita boleh menjadi sombong dan bangga. Yang keempat, kerana rupa paras yang cantik, yang menawan. Kita pun akan rasa bangga dengan rupa paras, kecantikan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Yang kelima, kerana harta benda yang kita miliki. Kita ada kemewahan, kekayaan. Maka kita akan jadi lupa diri dan kita akan bangga dengan harta yang kita miliki. Yang keenam, kerana pangkat yang kita ada, yang kita miliki. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kata Imam Ghazali, iaitulah ramainya pengikut sesuatu kumpulan itu. Sebab tu sekarang ni, termasuk penceramah-penceramah pun, dia ada followers dia sendiri. Kan? Bersaing, nak merebut media sosial dia. Sebab tengok siapa yang followers yang paling banyak dan dia berbangga dengan followers dia yang paling banyak. Termasuklah Ustaz Aslim pun followers dia tinggi juga. Tapi tak boleh lawan dengan Datuk Dr. Izhar lagi. Lagi sombong lah pasal dia lagi tinggi. Baik, soalan yang terusnya kepada Datuk Dr. Izhar. Apakah pesan Nabi SAW agar kita sebagai umatnya, khususnya kita pada zaman ini, supaya kita tidak, kita terselamat daripada penyakit-penyakit yang berlaku di akhir zaman ini. Apa pesan Nabi? Datuk. Tuan-tuan dan puan, Nabi SAW dah pesan kat kita lama dah. Apabila Nabi kata innama sayati alaikum zamanun fa innahu asyarrum minhu. Sesungguhnya akan datang ke atas kamu satu zaman. Zaman ni macam contoh sekarang. Kita dah masuk pada tahun 1446. Sebelum ni 1445. Sebelum tu 1444. Begitulah seterusnya. Tuan-tuan, zaman itu makin pelik, makin pelik, makin pelik. Dulu kita tak pernah tengok pun orang bergaduh, suami isteri gaduh dalam live sampai bercerai. Tak ada. Orang tua-tua dulu gaduh-gaduh tengok, lama tak nampak? Saya dah bercerai dah. Tengok, sedar-sedar dah bercerai dah. Rupanya dia dah kahwin lain dua-dua. Maknanya orang tak tahu. Sebab itu aib. Dia tak buka aib keluarga dia. Al-fitnatu na'imatun fala tastayqizuha. Fitnah itu sedang tidur, jangan dikejutnya. Ni sekarang kita kejut, semua fitnah. Gaduh suami isteri masuk laman sosial. Nak bercerai masuk laman sosial. Ni orang tu sibuk ni artis nak bercerai. Kau sibuk apa? Ada yang tanya, Ustaz, betul ke Fatah Amin nak bercerai? Apa kau sibuk sangat? Tak payah sibuk. Aku pun tak tahu. Tak ada masa nak tahu. Nak WhatsApp apatah lagi. Tak, biarlah dia orang tu. Setiap kita ada masalah rumah tangga. Betul tak? Ni Ustaz Zakaria ada masalah. Takut bini ni. Ni antara masalah besar dia. Bini suruh buat PhD. Buat PhD. Padahal saya lama dah suruh kata buatlah PhD. Dia layan, dia tak layan. Ni bini suruh baru buat. Punya takut bini bos. Ini Mamat lagi lah sembang. Tak boleh pakai tuan-tuan. Janggut je panjang. Janggut nampak ganas tuan-tuan. Nampak muka macam pembunuh bersiri ni. Tapi tuan-tuan, dia punya takut bini Allah saja yang tahu tuan-tuan. Bini kecil ya, halus ya. Bang, balik. Dia macam Charlie Chaplin tuan-tuan masuk kereta. Tapi itulah hakikatnya tuan-tuan. Tu reality. Nak bergaduh suami isteri, kau masuk dalam Facebook, Instagram, kau bergaduh artis bergaduh nak bercerai, kau sibuk. Artis nak kahwin, kau sibuk. Semua kau sibuk, semua ada kat luar dalam laman sosial sekarang. Dan sekarang ini lebih teruk lagi apabila kita tengok orang berani. Ni nak bagi tahu tuan-tuan. Orang berani bila tanya, tak nak kahwin lagi. No. Aku takkan kahwin. Why? Dalam TikTok ada, Facebook ada, Instagram ada. Because I am a gay. Mengaku gay, brother.
Dulu siapa kata aku gay, kau kena pukul, brother. Sekarang berani pukul. Jumpa kat mahkamah. Nampak? Dekat luar negara dah biasa pegang ni. Dulu selalu kalau dalam kepala kita, laki dengan laki ni, seorang janggut misalnya, yang tu jambu contoh. Baru jadi tuan. Sekarang baru ni saya jumpa kat Korea, dua-dua berjanggut. Geli aku. Depan-depan saya bercium ni. Cium mulut dengan mulut. Pui, muntah hijau. Dah lah makan tak boleh makan kat Korea tu sebab makanan dia tak masuk perut saya. Kita orang kampung tuan-tuan. Nasi dengan budu je, ikan bekok kalau Kelantan. Oh, pergi sana makan kimchi. Oh, tak boleh lepas perut tuan-tuan. Tengok pula dua mangkuk ni. Dua-dua orang Malaysia. Ambil gambar, saya cakap Melayu. Pak. Cuma ni bukan daripada kaum Melayu je. Kalau kaum Melayu memang kena mamak tu. Kita orang kata nasib baik dia bukan kaum Melayu. Tapi itu dah realiti. Sebab dia suruh saya ambil gambar. Belakang tu dia masjid yang telah jadi gereja. Dekat Spain. Itu yang kat Spain. Yang berlaku ni kat Spain. Korea yang satu geng lagi. Dua-dua tu mula-mula dia macam ni lah. Boleh tolong ambil gambar ke Malaysia ke? Ya, Malaysia. Oh, I'm from Malaysia. I'm from... Saya memang. Okey. Saya pun ambil. Ingat dia seorang. No, wait. Darling. Oh, kata mana pula darling dia? Ramai sebab perempuan, ramai lelaki. Mana? Tengok mari seorang. Berjanggut macam ni lah. Ya Rabbi, jijik betul. Darling. Bang, dia ambil gambar tu cium pipi. Aku tak ambil pun. Tengok macam tu, tak nak ambil sebab rasa macam dosa tolong tekan tuan-tuan. Last kau bagi tu belah gitu. Mungkin dia tengok tak ada gambar lantak kau lah. Tuan-tuan, dah jadi macam normal. Ni, zaman dah pelik. Dulu mana ada orang jual, ni nak cerita benda realiti tuan-tuan. Mak bapak datang ke pejabat saya UKM. Dia datang, dia kata, Ustaz tolong. Isteri duduk nangis daripada awam, nangis. Cerita kata Ustaz, isteri anak saya duduk kat asrama gini Ustaz. Jadi hari Sabtu, macam esok Sabtu, dia minta saya bawa barang yang dia tertinggal dalam asrama, dalam almari. Anak perempuan tertinggal barang, suruh bawa lah hari Sabtu. Dia pun pergilah cari dalam almari. Buka-buka, terjumpa sesuatu tuan-tuan. Ustaz rasa apa Ustaz? Apa yang mak dia jumpa dalam almari anak perempuan yang baru belasan tahun duduk dekat asrama penuh. Apa jumpa? Ustaz? Ustaz, jangan buat sushi jangan Ustaz. Apa dia jumpa? Haji, apa jumpa Haji? Sebagai orang lama dekat atas muka bumi ni. Mi Maggi. Apa? Mi Maggi. Maggi? Apa benda lah orang dua ni? Otak dia sekarang fikir bini suruh milih Maggi. Kau dia diam. Apa pula Maggi pula pergi? Haji, apa benda Haji? Apa? Vape. Vape dah aku tak. Vape tak payah sembang lah. Vape ni perempuan pakai tudung, tak pakai tudung, isap vape biasa. Isap geng-geng tu. Apalah aku pun dah tak tahu. Pening. Ni Haji. Saya tanya orang lama, Haji rasa apa benda Haji? Jumpa apa dalam almari anak perempuan kita? Apa? Saya duduk tu bobel. Mak dia bawa keluar daripada beg, pada bar letak kemaluan lelaki. Itu yang baru saya tahu. Saya kata, apa ni? Suami dia tengok jenis jeling suami dia. Bang, silikon bang, daripada silikon, lembek. Saya jadi macam stuck tu. Saya kata, mana akak dapat ni? Almari anak saya. Nangis. Start tu yang saya kata macam mana dia beli? Tak tahu Ustaz, saya tak tahu Ustaz. Tu yang saya datang nak tanya pandangan Ustaz. Mana aku tahu? Saya pun depan kaca komputer, buka-buka Google. Type lah. Dalam bahasa orang putih pun ada. Type. Macam mana tahu? Zaman ilmu. Jakim tahu semua sekarang mesti tahu. Halal haram.
Betul ya? Type tuan-tuan. Rupanya ada jual online. Paling murah RM29.90, paling mahal RM399. RM299. Nak tekan masuk RM300. Ada jual? Ada jual? Terbuka. Biar betul bang. Dah beli dah? Ni salah seorang beli ha? Macam mana dia tahu kedai? Ni dia. Dah tahu dah. Saya beli dah. Kau biar betul. Yang Muhammad ni masa saya yang Muhammad. Tuan-tuan, dia dah pergi tengok. Terbuka pula dekat Mid Valley katanya. Astaga. Tuan-tuan, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi benda yang normal. Dekat barat, saya telefon kawan saya profesor psikologi dekat UKM. Saya tanya dia, Prof, kita kena buat kajian ni, Prof. Lepas orang ni balik, saya tanya, Prof, kita kena buat kajian ni, macam mana benda ni? Dia gelak kat saya, Prof ni. Prof Dr. Ruzmi, FSSK. Dia gelak, kau Ustaz, apalah mu ni jadi gini Ustaz. Dia marah saya. Mu ni baik sangat Ustaz. Aku buat PhD, dia kata, dah lama dah benda ni. Dekat barat is common, normal. Orang perempuan beli hak yang laki beli hak perempuan. Alamak bunyi. Saya pergi ke Sarawak pun, ni Premier Tan Sri Abanjo. Masa tu saya bentangkan fatwa dengan Mufti Sarawak. Tan Sri Abanjo kata, Datuk, kena kaji ni dengan Mufti. Kaji apa Tan Sri? Kena kaji sekarang ni, saya dah pening. Saya banyak pergi luar negara. Dekat luar negara sekarang ni orang dah mula kahwin dengan robot. Orang kahwin, kena bincang ni. Adakah itu dinamakan zina? Perempuan tu sebiji perempuan, tapi robot. Alat kemaluannya sama macam orang perempuan punya. Aku pun tak tahulah. Ni, sekarang dah ada. Bila saya tanya kenapa Tan Sri jadi gitu, dia kata sebab kahwin dengan robot senang. Bising-bising tutup, terus diam. Cabut bateri tak jadi apa. Yang ni cabut apa pun tak boleh. Marah. Itulah jadilah macam Ustaz Zakaria tu. Ingat Maggi, bini suruh beli Maggi tadi. Tu ingat, jadi stres. Tuan-tuan, psikologi. Benda ni akan jadi biasa, tuan-tuan. Risau saya. Ini dia panggil zaman yang makin bawa fitnah. Sampai bila? Tuan-tuan nak diam-diam lagi? Oh, kata tak apa, bukan anak aku. Bang, bukan anak kita, cucu kita bang. Tu yang Nabi kata sampai bila? Hatta talqauna rabbakum. Kau akan tengok fitnah ni sampai kau mati. Lepas kau mati, anak kamu pula tengok apa yang kau tengok. Lepas ni, cucu pula kamu. Begitulah seterusnya. Jadi macam mana pesan Nabi kepada kita? Tamassaku bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Peganglah sunnah Nabi bang. Tu yang hadis Ustaz Asli baca tadi. Saya nak ambil satu. Pegang sunnah Nabi. How? Macam mana nak pegang sunnah Nabi? Bang, pertama sekali, jangan lupa hidupkan dulu semua program-program agama. Dekat luar sana, orang sedang menghidupkan program-program hiburan. Macam-macam datang. Artis dalam negara, luar negara, menyanyi sana sini. Tuan-tuan, memang akan berlaku. Tapi, dia orang datangkan hiburan, kita datangkan hiburan Islam. Betul tak? Dia orang berkumpul untuk buat maksiat, kita berkumpul untuk mengingati Nabi Muhammad SAW. Kalau tuan-tuan tak datang, siapa nak datang? Kalau tuan-tuan tak datang, puan-puan tak datang, anak-anak kita tak datang, siapa yang akan datang? Apa yang akan dapat pada generasi? Generasi kita akan dapat daripada artis-artis tu. Tuan-tuan, ni reality. Itu sebabnya program agama kena sokong, tuan-tuan. Itu sebab saya sangat sokong. Saya positif. Ada orang marah, tak payahlah sambut ni maulud ke, sambut ma'al hijrah ke, semua ni merepek. Tak apalah. Awak punya pandangan tak nak buat, tak apa, tak ada masalah. Itu, this is your decision. But my decision, saya punya pandangan, saya punya opinion, saya kata benda ni saya lihat daripada satu sudut dakwah. Macam contoh kita buat ramai-ramai ni. Saya tahu datang ni antaranya sebab apa? Sebab nak mengimarahkan masjid, nak menghidupkan program. So kita buatlah. Tengok satu. Kena hidupkan dulu tuan-tuan. Itu sebab Nabi hidupkan majlis-majlis ilmu dekat Madinah Al-Munawwarah, Masjid Quba, lepas tu Masjid Nabawi. Sahabat semua berkumpul dengan Nabi SAW. Itu yang pertama. Tamassaku bisunnati Rasulillah. Dan nombor dua,
Nombor dua, untuk pastikan kita ini pesan Nabi kepada kita, tak lain dan tak bukan, jangan terpengaruh yang Allah sebut dalam Quran, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan terpedaya dengan omok-omokan, mainan-mainan, penipuan-penipuan yang dibuat oleh musuh-musuh Islam. Musuh Islam sekarang ni tuan-tuan, dia nak jatuhkan kita je. Dia nak pastikan masjid kita tak ada orang. Dia nak pastikan orang Islam ni bertelagah. Dia nak pastikan orang Islam ni berpecah belah. Ini semua kerja dia orang. Tapi musuh bersatu. Israel bersatu tuan-tuan. Tengok Israel. Kita ni hentamlah macam-macam tuan-tuan. Bagilah dalam Facebook ke, Instagram ke, tuan-tuan kutuklah Israel macam mana pun. Apa dia cakap? Kita akan pastikan barang-barangan, minuman-minuman, makanan-makanan yang diboikot oleh orang Islam, mereka akan mengharapkan makanan ini bagaikan anjing yang lapar. Ui, ayat tu menyebabkan lagi semangat aku tak makan produk dia orang. Tengok, sampai macam tu. Tapi tuan-tuan tengok, ada dia orang berhenti daripada serang Gaza. Tak, dia tak takut. Sebab apa? Ekonomi aku ada. Aku pegang ekonomi. Itu sebabnya orang Islam, kita kena pegang ekonomi. Jangan sekadar, kita ni orang Islam, cukup-cukup makan je lah. Tak boleh, kena kaya. Tengok Ustaz Aslin, daripada seorang imam yang gaji berapa ratus ringgit saja. Sekarang tuan-tuan, Alhamdulillah, antara pembayar zakat, antara yang bayar LHDN. Ni. Nampak tengok, belagak tengok muka dia. Lain tuan-tuan, lain. Dulu boleh naik kereta kecil, sekarang tak boleh. Punggung sakit lah macam-macam tuan-tuan. Terpaksa saya bawa kereta yang sedap sikit untuk dia tuan-tuan. Kalau saya bawa kelisa saya tu, dia akan hina saya 7 purnama. Aduh. Sejam tuan-tuan, macam 10 jam dalam kereta bersama dia. Sebab apa? Sebab dia Alhamdulillah dah berubah. Daripada tak ada duit kepada ada duit. Disebabkan duit itulah dia bantu masjid. Disebabkan duit itulah dia bagi anak-anak kita untuk sambung belajar dengan duit zakat. Orang Islam kena kaya, tak boleh. Sampai bila kita nak jatuh miskin? Tak boleh. Cuba orang Islam kena ada produk. Produk kita sokong. Ada bisnes, keluarkan produk yang bagus. Kita sokong. Tapi jagalah kualiti. Dah, kedai mamak. Saya sokong kedai mamak ni. Sedap, memang sedap lah. Cumanya tak ada halal je. Siji halal tak ada. Jadi tawakal lah makan tu. Jadi jangan terkejut tiba-tiba kedai yang kita makan tu kena sita dengan KKM. Kerana apa? Tikus bersatu dengan ayam goreng. Dah berapa kali dah masuk, tetap ramai juga. Sebab apa? Dia ramai. Sebab kualiti. Dia bukan fikir nak kaya cepat. Dia fikir banyak. Kita bagi banyak. Kenapa budak-budak muda lepas balik sekolah dia suka makan kedai mamak? Nasi banjir. Ayam poha besar. Lepas tu kuah banjir, ada sayur. Air free. Berapa ringgit? 8 ringgit. Budak-budak kata baik aku makan sini daripada makan dekat apa? Dekat kantin sekolah. Kantin sekolah besar ni 5 ringgit. Nasi sikit. Akhirnya siapa nak buat? Baru ni saya dekat universiti. Ni saya marah betul. Ni kita mesyuarat tu orang. Semua profesor mesyuarat dalam 40 orang, 50 orang. Makan. UKM tak ambil produk-produk yang tak betul. Dan kita tolong orang Islam kita. Nama kebangsaan. Universiti Watan. UKM. Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Watan. Kita bantu bisnes orang Islam. Orang Melayu. Orang Islam dan Melayu. Ada juga orang Islam yang bukan Melayu masuk. Ada. Tapi Islam kita bagi. Tuan-tuan, bayangkan kami semua tengah mesyuarat. Hari tu kebetulan saya hadir mesyuarat tu. Masa makan, saya macam fras yang teramat. Semua tengah lapar ni, mesyuarat pula berat. Semua lapar. Pergi-pergi tengok nasi panas. Nasi panas tu dah jadi sejuk. Dia panggil suam-suam kopi dia panggil. Kuah tu yang saya tak boleh terima tu. Buka-buka, betul lah. Kerajaan sekarang ni dia limitkan kos. Tapi janganlah sampai kau tak ada perasaan nak buat yang terbaik. Betul tak? Buka-buka
Kuah tu, sampaikan ayam tu warna ayam lah. Kalau kari kan melekat kan, dia warna kari tu melekat dekat apa, dekat apa, ikan, dekat ayam, dekat daging kan, melekat. Ini tak ada, ayam, ayam. Kata, masak apa ni? Semua pakat tanya, masak apa ni? Macam seakan ayam tu direbus dalam air panas. Lepas tu ambil lah rasa. Rasa-rasa, oh masam. Rupanya ayam masak asam. Bang, tak boleh belah bang. Tak boleh belah. Ni geng-geng ni semua profesor tuan-tuan. Jenis makan dia tahu taste. Makan dia kata apa ni? Sekolah menengah punya asrama pun tak macam ni. Kita dah bagi projek, kita dah bagi dia punya tender. Kau buat macam ni. So kurang-kurangnya kau letaklah sambal belacan, betul tak? Saya dapat tahu, saya kata ni syarikat apa nama? Saya bagi tahu, bagi arahan kata ginilah, syarikat apa nama? Lepas ni nama syarikat ni jangan order dengan dia lagi. Saya bagi tahu semua jabatan, tak payah ambil, tak payah. Kalau macam ni kau tolong, kita tolong kamu bagi balik macam ni, tak ada langsung give and take, macam payah. Come on lah brother, masjid dah bagi apa? Dah ambil tender dengan kakak tu buat nasi lemak, betul tak? Saya kena baru ni dekat asal satu masjid. Masjid tu order nasi lemak 500 bungkus. Pagi. Dan saya tanya, memang dia selalu ambil dengan kakak ni. Bila buka tu tuan, tengok telur tu, telur. Hak tu telur penting tuan. Telur nasi, bila nasi lemak ni, nasi tak kisah. Yang penting telur dan sambal. Telur tu potong berapa? Masjid dah ambil 500 ni. Berapa? 8. Berapa? Apa? 4. Potong 18. Sakit hati tahu tak? Halus. Aku pegang yang kuning tu hilang terus tak? Aku kata apa benda ni, sampaikan Tok Bilal malu, dia pergi masuk, dia pergi goreng telur untuk aku, tahu tak? Bang, saya kata, kenapa orang ni buat macam ni? Masjid dah ambil 500, patut kau potong buruk-buruk, potong 4 lah. Betul tak? Buruk-buruk. Tapi kalau saya lah dapat projek masjid bagi, potong separuh lah. Orang akan happy kot. Orang akan happy. Memanglah kita takkan dapat banyak, kita akan sikit rugi. Tapi percayalah, lepas ni orang akan bagi lagi. Masjid ni tengok, oh banyak sedap lah, telur banyak lah. Ni panggil potong 2. Baru dia akan, orang masjid lain datang, pengurusi ni datang, nazir ni datang. Mana apa? Ambil kakak ni. Dia pun ambil dengan kakak. Dah berapa? Daripada 500 akan jadi 1000. 1000 akan jadi 2000. Benda ni yang saya tolong, ada satu kedai. Saya pergi Damansara, ceramah. Oh sedap tuan-tuan. Kari kambing. Saya makan. Menusuk kalbu. Kari kambing dia tu. Sedap sungguh. Saya terus ambil. Dia buat tu. Dah. Jangan mengumpat tau, tak mengumpat berdosa. Masuk otak tu. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, dia punya kambing sedap, dia punya masakan sedap, dan dia lebihkan lauk tu. Untung tak banyak, dia kata, Ustaz, tapi tak apalah Ustaz, saya nak, sebab masjid dah ambil, dia consistently ambilkan saya. Tuan-tuan tahu, saya ambil nombor dia, saya bagi pada beberapa orang nazir. Tuan-tuan, bila bagi beberapa buah nazir ambil juga dengan dia. Sampai dia kata, Ustaz, terima kasih Ustaz, sebab Ustaz promo, saya tiap-tiap malam memang penuh jemputan. Sebab apa? Sebab orang promo. Ni dia panggil untung secara kualiti yang besar. Ambil sikit tapi berterusan. Tuan-tuan, ini bisnes, marketing. Saya tak adalah pandai marketing, tapi kawan-kawan saya profesor marketing. Dia orang yang ajar marketing kepada syarikat-syarikat besar. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau betul kita nak selesaikan masalah ni, kita kena ikut sunnah Nabi SAW dalam banyak perkara yang diajar oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita berjaya. InsyaAllah, saya yakin kalau kita dapat buat, dapat ikut apa saja yang diarah oleh Nabi, kita tidak akan bermasalah dan kita akan dapat selesaikan masalah itu sebagaimana Nabi SAW lakukan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi SAW pernah bersabda. Nabi kata, taraktu fikum amraini
lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatun nabi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Zaman mana sekalipun kalian hidup, kalian tak akan sesat. Selama mana kita berpegang dengan dua perkara ini, iaitulah kitab Allah, yakni Al-Quran, wa sunnatun Nabi, iaitu sunnah Nabi, yakni hadis-hadis, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Inilah cabaran kita, tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah sekalian. Hidup kita pada hari ini, kita nak beramal dengan sunnah, pasti ada halangan, pasti ada cabaran. Kita dah 1 jam berforum, jadi ini soalan terakhir. Saya nak minta pada Ustaz Aslin untuk menjawab persoalan apakah cabaran kita pada hari ini untuk beramal dengan sunnah Nabi SAW dan seterusnya membuat kesimpulan perbincangan kita Rasul penyelamat umat. Silakan. Alhamdulillah, tuan-tuan, Masya Allah. Saya ingat Datuk ni ada makan ke lepas ni? Ada. Pastikan ya menu tu sesuai dengan cita rasa Datuk. Menusuk kalbu. Anda nampak tadi? Kan? Saya kata, kenapa menusuk kalbu sini? Mungkin biasalah dalam keadaan lapar ya, Profesor ya. Alhamdulillah. Betul juga. Saya pun sokong juga. Walaupun Datuk cakap macam tu. Nampak ni cerita makan pula dah kan. Sebab benda tu kita nak dalam hidup kita ni, Islam itu kualiti. Islam itu kualiti. Contoh, tuan-tuan mari mai masjid, tuan-tuan terus duduk, tuan-tuan ahli masjid yang tak berkualiti. Tuan-tuan masuk masjid kaki kiri, tuan-tuan ahli masjid yang tak berkualiti. Kita tak boleh perfect, but try for the best. Perfectkan diri kita. Betul kan? Contoh begitu. Lepas tu saya kata tadi, buat yang habis baik. Jangan duk perasan kita tu baik sangat. Ini punca dia, contoh dia. Lepas tu kalau kita jadi imam, baca yang terbaik. Setakat dia baca mana dia boleh. Bukan pasal gaji 1,000 je, buat terbaik pun bukan naik pun gaji. Tak boleh. Ini isu dia berlaku pada kita hari ini. Sebab itu, Nabi ni bukan tak nak kaya, tapi Nabi menidakkan kekayaan. Nabi tak larang, betul tak? Kalau Nabi larang, Abdul Rahman bin Auf tidak akan mati dengan kekayaan. Para isteri dia dapat harta 70,000 dinar sehingga 100,000 dinar. Seorang. Bini dia bukan seorang. Macam kami ni, ramai. Dia kata kita penakut. Dia pun lebih kurang ke? Alhamdulillah. Tadi anak-anak kata dengan dia, dia punya ayang. Pecah temelang lah, habis lah. Ada yang seorang Ustaz belah kiri, Abang Long tu pun dah kena arah nanti. Nanti dah ada bahan tu. Cuma tak bertemu lagi. Pastikan di Sabah, sambutan tahun baru. Ya, di Sabah pun dah kena balu. Bila sebut kita karipap, berapa ramai lahir para penipu yang jual karipap. Datuk pernah sebut. Baiklah kalau kita tak fikir nak mengkualitikan diri kita. Kita bukan takjub tak. Sebab tu kualiti diri kita mestilah dalam bahasa mudah kena ada tuntutan ilmu. Lepas tu jadi hak pelik-pelik yang kena tangkap baru ni tu 19 orang tangkap dengan CEO semua tangkap tu kan. Tak apa siapa. Sebab hal buat tadi lah. Sebab kita ni jenis dia bukan atbak dah panggil apa ni. Dia panggil jenis ikut sembrono ni. Yes, ta'assub, asabiyah. Kadang-kadang kita pergi kedai dia, orang bukan nak puji diri. Orang kenal kita, tapi dia ni nak kita khabar start, tak ada langsung daripada A sampai bawah. Pendekatan dia sombong. Lepas tu saya daripada dulu, sekali saya masuk kat Mekah, itu pun seorang Datuk Seri ajak makan, dia pun mengidam darah apa nama masakan Malaysia. Kan dia ajak pergi, lah popok ni, saya tak masuk. Saya tak masuk. Hati saya ni menolak, tapi Alhamdulillah baru ni berlaku. Saya benar tahu dah lama because I have no power untuk buat benda macam ni. Alhamdulillah hari ni ada kesedaran diri. Ini berlaku dalam tanah air kita.
Takkan cikgu-cikgu boleh menyokong kumpulan Millah Ibrahim yang ditangkap kat Kelang Valley baru-baru ni beberapa orang, termasuk cikgu-cikgu. Tuan takkan tak perasan Ayah Pin dulu ni, Datuk Ayah Pin ni mengarut. Ramai orang-orang politik pun ada terlibat dengan dia juga. Itu di Terengganu. Sampai boleh minum air kaki dia, tak mustahil. Sebab gila. Tu Nabi kata, pegang sunnah aku cukup. Cuma nak tak nak je kita ni. Kita mengaku nak syafaat Nabi. Tapi kita haram ikut Nabi dalam firman Allah. Apa ni? Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Hampa ikut mana ikut dan, hayang tak siapa tak ikut. Ini masalah kita pada hari ini. Ini contoh. Nak bagi tahu dekat kita. Sebab tu dalam bahasa mudah betul. Itu sebut tak adalah macam. Tapi Alhamdulillah. Sebab tu rezeki ni saya sebut tadi. Gaji saya RM16.90 jadi imam di masjid daerah Kuala Selangor dalam masa 2 tahun. Waktu itu Tuan D.O. terkejut. Tuan D.O. Haji Zainuddin time waktu itu. Waktu itu menteri besarnya kawasan Dun saya, iaitu Tan Sri Datuk Sri Abu Hassan Omar. Dan meninggal dah, ghafarallahu lah. Bagus orang dia. Dia mari semayang tarawih, D.O. kata dekat dia, Datuk Sri, kenapa gaji imam saya ni murah daripada tukang sapu sampah pejabat daerah? Dia cakap gitu. RM17 kali dengan 30 tak sampai 600. Anak ada 3 orang tu. Tapi tak apa, saya tak pernah ungkit pun. Rezeki tu ada. Sabar banyak dengan rezeki. Ada orang tolong cucuk. Tak payahlah tulis dalam Facebook ke apa benda saya pula. Tak payahlah. Engkau sign dulu. Kau tahu gaji kau 17 yang kau gatal tu sign je imam tempat guru. Kita ada medical check up, betul atau tidak? Isi form borang. Akad sumpah. Aku janji waktu itu, ingat lagi. Jangan duk kisah. Tapi kita yakin kalau kita buat benda ni berkualiti, ada somebody akan tolong kita, percaya. Mungkin sebelum ni imam tu umur dia tua 60 lebih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada imam gitu. Mama kita start orang besar daerah test nak dengar imam baru. Kita pun Allahu Akbar. Ada yang ambil semayang terlupa basuh kaki, terkejut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini semayang takbir macam dinosaur kepala. Bila saya letak jawatan lepas 8 tahun, dia kata kenapa letak jawatan, muda lagi. Ada orang marah apa kau komen? Dia kata memang Datuk, orang komen saya sebab saya banyak keluar ceramah, saya rasa tak tahan juga. But be professional. Saya profesional. Mana-mana nak ceramah, walau hari cuti, Qadi suruh saya isi juga, mohon untuk kalau saya pergi mana-mana tempat hari cuti, saya akan di cover di jabatan kerana pergi bertugas berceramah. Kata Datuk, bukan masalah gaji apa, masalah saya nak berniaga, Datuk. Nak begitu dalam hidup kita ni, insya-Allah gaji berapa pun, kualiti dia ada, jangan risau, somebody kan mari. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasula. Bagaimana Allah telah memberikan satu anugerah, the special appreciate from our God. Kepada siapa? Orang beriman. Apa dia? Datangnya Muhammad. Ujungnya pada kata Allah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kalau dia tak mai ke hampa, hampa semua jadi baro. Hampa semua jadi sesat. Ni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi makan boleh terlupa dengan tangan kiri, makan terlupa je bismillah,
Tanggal seluar mu tak fikir kanan dulu ke kiri dulu. Pakai seluar tak boleh fikir kanan dulu kiri dulu. Pakai kasut selipar tak boleh fikir kanan kiri dulu. Sebab apa? Sebab kita dilupakan sunnah. Saya tanya tuan-tuan, ramai buka kasut masa masjid, agak kiri dulu ke kanan? Oh, tak ingat. Ada ke Ustaz? Ada. Every step in our life, wujud sunnah Nabi. Nak berjimak pun ada. Datang bayangkan Maimunah ataupun Aisyah cerita kat kita, aku pernah ajak Nabi mandi sekali, aku simbah Nabi dan aku disimbahi, seronoknya kami mandi-mandi sekali. Engkau dah buat ke belum? Nampak tak? Kita nak intim, kita nak akrab, mandi tak penuh sekali. Siapa gelak tu? Geli hati tuan-tuan. Lepas tu Yahudi dia cipta bus stop. Kat hotel tu kan. Bukan bus stop. Nak mampus pergilah mandi. Besok tangkap muka surat metro depan. Seorang ustaz mandi di bus stop. Menyeseri dia. Itu gila baba namanya. Ustaz UKM. Kan? Contoh. Kan? Tuan-tuan. Bukan susah boleh mandi. Pergi masjid. Bukan semua orang mati hari-hari. Pinjam tempat mandi jenazah tu. Bawa balik ke rumah, tutup lubang bawah, mandi sekali. Simple, tapi betul. Malu apalah. Tapi tentu kena faham. Takkan isteri Nabi cerita ini privasi Nabi. Benda macam tu kita geli. Bukan suruh duduk bermain dalam beli ayam. Bodoh mangkuk. Beli katil Sweet Dream tebal 10 kaki. Bila tidur tak nampak orang, tenggelam habis. Dengkur je bunyi, mana orang dengkur dalam tilam. Dia punya katil super king. Punya besar helikopter boleh landing. Tuan-tuan. Itu hak, tapi kenapa dicerita? Subhanallah. Bila Allah kata, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul islam dina. Dan kalau kita baca zikir, raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. 3 kali pagi, 3 kali petang. Bukan tak tahu. Ini contoh nak bagi sebab tu tuan-tuan. Penghujung bicaranya, punca kerana kita ni dalam bahasa mudah, jiwa kita tak mau. Minta maaf cakap lah Ramadan. Kalau kita nak relate dengan, nak match dengan Independence Day, Merdeka 67 years ago. Kita nak relate nuzul Quran 7 tahun. Maulud Nabi 7 tahun. Tapi Quran, Nabi itu dalam bahasa kasarnya buta huruf. Tapi orang kata hendak 1000 daya bang. Tak hendak 1000 alasan. Ini contoh. Bila buat Yasin dia lari keluar. Buat tali dia lari keluar. Sebab dia kata ni, aku ada hal sikit. Tak. Kita pergi rumah dia, baca Yasin, buat tali. Anak keluar rumah, isap rokok. Ni haram jadah ni. Kita buat tahlil, ayah dia nazar. Dia pun nak tengok Raja Lawak. Saya tengok saksi sendiri. Ayah dia mati. Naik kejap, isap rokok lubang. Saya kata, aku hempuk dengan tanah, ketua tanah, aku pegang kepala dia. Kurang hajar pada awak ni. Rambut panjang, rock sikit. Saya suka macam tu. Hari ini dia jumpa dia, akan selut dia, mas salam, cium tangan saya. Dia tak dendam dengan saya. Benda betul cakap, qulil haqqa walau kana murran. Tadi kat Kota Baru tu, surau. Saya ingat orang gaya-gaya semua VIP lah. Dengan kasut semua. Dia sembang dalam surau Kota Baru tu. Dalam tu dengan kasut semua. Duk butir. Dia kata, Tok, boleh pakai kasut sini kan? Lu, tak boleh tu. Dia kata, setahu saya kasut kat luar tu. Tegurlah. Dia kisah Datuk, tak Datuk menantang apa. Ni masjid. Memang ada khilaf pakai kasut dalam tu. Tak masalah apa, ada khilaf dia, pandangan dia. Tapi budaya Melayu, kalau pakai kasut masuk masjid, surau, pelik benar lah.
Tuan-tuan, sebab tu nak beritahu bagaimana kedudukan kita hari ini. Sebab kita tak mau sebenarnya. Bukan tak tahu, kita tak tahu. Dosa duk bohong lah. Tak ada orang yang tak tahu apa yang dia tak tahu. Tapi benda yang dia tak tahu, bila dia tak mau, apa jadi? Makin tak tahu. Tahu? Nampak tak contoh lagi tu? Maka hujung dia Nabi kata apa? Hujung insya-Allah menutup dia. Nabi sebut latan qudanna oral Islam urwatan. Allahu akbar. Fa kullama intaqadat urwatun tashabbatha an-nas billati taliha awwaluhunna al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Riwayat Ahmad dan Imam Al-Hakim. Nabi kata apa tuan? Akan terungkai pegangan Islam itu satu persatu. Mana? Buang. Gitu. Lepas tu pegang ni pula. Boring buang. Maka mula-mula orang boring kata Nabi dalam hadis ini. Apa dia? Mula-mula sekali orang akan buang ikatan itu ialah awaluhunna ataupun ulahunna al-hukmu. Orang buang hukum Allah. Orang buang hukum sunat. Orang tak nak kalau boleh hidup tanpa guna hukum. Yang Datuk sebut menormalisasikan. Oh ni minggu lepas tu kita bincang dalam Tazkirah Majma' bila 24 Oktober ni. Yang akan 24 Oktober ni kami bincang liberalkah Islamku ini. Tajuk dia berat tapi nak cakap seminit dua payah. Tapi tak apa lepas-lepas batuk tangga tercakap lebih orang faham lebih kurang. Hari ini dia kata, kenapa orang perempuan tutup aurat? Kenapa lelaki tak pernah tutup? Kenapa syarat-syarat tutup aurat berbeza? Allah telah mendiskriminasikan golongan wanita. Kenapa orang perempuan, bila faraid dia dapat satu bahagian, lelaki dapat dua? Why? Ini ini Allah Tuhan ni zalim. Cerita dekat budak-budak muda-muda ni, betul lah. Ya ke? Budak-budak bukan tahu apa faraid ni. Sebab kita jahil yang sebut tadi ni. Bodoh. Kena mengaku. It's not fair. Kami orang lelaki tak payah pakai kopiah. Tak apa, nampak okey, smart je kan. Orang perempuan tak boleh. Termasuk bini ustaz pun tak boleh. Tapi Nabi kata, orang akan buang dalam hidup dia hukum Allah dulu. Akhir kali pada lepas tu hukum. Orang tak kisah, curi tulang buat kerja. Kerja berjabat pukul 8 pagi, balik patut pukul 8 pagi atau 9 pagi, balik pukul 4 atau pukul 5. Tapi celah-celah berapa ramai kita tuang, kita culah, melepak dekat luar, minum kak sampai 1 jam, 2 jam dan sebagainya. Kita tak fikir tentang gaji kita 1 jam berapa ringgit. Saya pernah bentangkan, tajuk saya ialah 1 jam berapa ringgit sebuah kementerian. 2 jam 40 minit termasuk Q&A. Tajuk dia, saya pun, kita ingat Maulud Nabi ke Mahjirah, kita tengok 1 jam berapa ringgit. Jenuh, kita duduk kucau kacir dia buatnya. Sebab dengar dalam ceramah saya YouTube, kata pengarah integrasi apa nama tu? Integrity, dia kata menarik poin satu. Kita sembang-sembang Ustaz, 2 jam setengah termasuk soal jawab. Saya kata kadang-kadang saudara Borni saya dengan satu perisikan dalam negara kita, bagian perisikan di Putrajaya, pun sama juga saya beritahu. Jangan ada alur-alur peribadi dalam bekerja dengan majikan. Kita guna hak majikan untuk kepentingan peribadi. Tak boleh. Berapa ramai kita buat balik rumah rasa macam gaji itu halal tapi tak berkat. Bahkan syubhat. Sebab tu benda-benda macam ni tuan-tuan, harta kaya duit ringgit ni dia takkan kenyang sampai mampu. Nabi kata sehinggalah dimasukkan tanah dalam mulut je baru diseluruh dia. Aku dah mati. Siapa-siapa pun. Nabi pernah pegang cekup. Kalau kita cekup lah. Pegang Hakim bin Hizam dari Muslim kata. Nabi kata Hakim, benda harta ni, benda kalau tengok seronok bila rasa sedap. Tunggu. Saya cerita lebih tu ceramah tempat di belah selatan. Satu ketika dahulu, bayangkan Ustaz, lantai ni lantai cermin semua. Ni lantai 1.2 juta. Harga lantai. Datuk Seri punya rumah. Rumah dia besar macam ni lah ni. Living room dia. Wah rumah dia. Saya ingat 3 lot rumah dia.
Dalam tu ada fi jannatin tajri min tahlil anhar tu. Maksud dia bawah tu air kolam. Kolam swimming pool dia buat divider. Bawah bahagian ni ada semua ada ikan. Ada berpuluh-puluh ratus jenis spesies ikan. Ikan ramai kita duduk nampak ikan lalu. Bos ikan apa tu? Itu ikan saya beli daripada Argentina dulu ni, order kat sana. Harga dia 17,000. Tu dia ikan sama motor keris kita pun berapa ribu. Tuan-tuan, kita semayang tak khusyuk, duduk tahiyat, lalu ikan nak besar. Kita pun at-tahiyat. Taman aku baca, dah habis ke belum ulang balik. Lama semayang pakai tak habis. Bila berdiri tu, oh ikan ramai-ramai pakai mari. Dia ingat aku ni tukun. Memang kurang ajar ikan tu. Tak pakai spender, pakai ni tak pakai, tak terkejut ikan tu, sawan babi ikan tu, walaupun dia tak panggil sawan ikan. Tuan-tuan, bilik air dia semua cermin kak. Bilik air ada tanda semua cermin. Bayangkan bila nak berak tu, kita tertengokkan, terkejut. Ingatkan orang sebelah tumpang sekali, rupanya aku. Aku tak pernah tengok punggung aku, itu dalam hidup aku tengok punggung sendiri. Mana boleh ambil cermin, mana punggung aku tak, itu tak payah, nampak punggung depan ni. Pernah kita gunting, dia pasang cermin 2, kita nampak kepala kita ada 7. Itu nampak keadaan dia. Tuan-tuan, benar seronok. Ya Allah, kita mesti nak tak suruh bohong lah. Ustaz suruh bohong lah. Tapi Nabi bagi satu solution. Nabi kata apa? Hakim, harta ni kalau berkat akan dirasai oleh orang lain. Harta kalau berkat, orang ni dapat manfaat. Tapi kalau harta tak berkat, wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Kau makanlah banyak mana sekalipun haram tak kenyang. Ini. Sebab tu budaya rasuah tak boleh tinggal dalam Malaysia kita. Tak boleh. Sebab kita pernah menjamah haram. Saya pesan kat sepupu saya, orang Taiping, kerja bagian penguasaannya. Saya kata, kalau kau mula pegang RM1, kau makan tak apa lagi. Kau masuk mulut kau RM1, kau takkan kenyang RM1,000,000. Awas, kalau tidak berhenti kerja tu. Saya cabar dia cuba tukar tempat lain. Dia saya sepupu, waris mak saya 2 orang aja. Pak su saya dengan mak saya. Saya cucu, cicit, sulung. Semua baik belah laki, ayah balik belah mak. Saya kata, jagalah elok. Buat kerja elok Mi. Kalau tak boleh nak buat kerja benda macam ni, rezeki Tuhan bagi bukan orang bagi. Tengok 37 orang ditangkap minggu lepas, para penguasa. 1.2 juta, jongkok emas, jam Rolex semua. Pasal apa agak-agak? Dan tempat tu lah saya ceramah. Saya hantar marah, tanya, doa Ustaz, moga dapat dibersihkan pelan-pelan Ustaz. 14 orang di airport KLIA diberhentikan, ditukarkan, digetuk-tukar. Kenapa? Pasport, jual pasport. Warga asing singgah dekat Kuala Lumpur Datuk, tukar pasport merah, dia terbang pergi ke Australia. Saya tak sebutlah bangsa apa negara apa. Tuan-tuan pun tahu semua ni. Sebab apa? Sebab benda tak berkat. Kau telan RM1,000,000 sehari pun, dia tak puas. Sebab tu bila Nabi kata, hukum ni orang tolak, hancur kita. Akhir sekali, akhiruhunna kata Nabi, iaitu tinggal semayang. Bila tinggal semayang, tak ada apa. What is the difference between kita dengan non-Muslim? Kita kena pegang tuan-tuan. Akhir kalam, Allah pesan dekat Nabi, suruh sebut dekat kita. Surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurun rahimun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu kata dekat hamba kamu, kalau kalian semua cinta Allah, please follow me, ikut aku. Allah akan sayang kamu, dan yang paling penting, Allah akan ampunkan dosa kamu kalau kamu ikut sunnah aku. Sebab bila tinggal dengan sengaja, berarti hidup kita tak dapat keberkatan. Yang mana kita nampak nak bergaduh tak habis-habis. Benda kecil dibesar-besarkan, benda penting dibesarkan, tidak diendahkan.
Wallahu alam. Kala itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak tutup teruslah forum kita pada malam ini sebab perbincangan kita 1 jam 30 minit lebih kurang. Alhamdulillah, perkongsian oleh kedua-dua panel kita tentang tajuk yang kita kupas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penyelamat umat. Kita datang malam ini, kita dapat sesuatu untuk kita bawa balik. Yakinlah bahawa rahmatnya perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa dia menyelamatkan umat di dunia dan juga di hari akhirat. Bagaimana Nabi menyelamatkan umat? Nabi menyelamatkan umat melalui ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh baginda. Di manakah ilmu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Melalui Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi manusia yang menurut hawa nafsu akan mengabaikan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka sombong dan mereka takbur dengan diri mereka sendiri. Mereka bodoh kerana mereka tidak ada ilmu, ataupun ada ilmu mereka tidak beramal dengan ilmu mereka. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih, direkodkan oleh Imam Bukhari. Saya sebutkan tafsiran maknanya sahaja. Nabi kata, perumpamaan aku dengan umatku adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan unggun api. Dan apabila unggun api itu bernyala dengan kuat, lalu datanglah haiwan-haiwan kelkatu yang masuk ke dalam api tersebut. Semakin kuat api, maka semakin banyak kelkatu akan masuk ke dalam api tersebut. Maka begitulah aku menghalang kamu daripada untuk masuk ke dalam api neraka, tetapi kerana kamu degil, kamu sombong, kamu engkar, kamu nak juga masuk ke dalam api neraka tersebut. Tuan-tuan, maka dengan sebab itulah hari ini dengan cabaran yang ada, kita kena gigit, betul-betul gigit seperti yang Datuk sebut tadi, iaitu kita beramal betul-betul dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan kita laksanakan, apa yang ditegah kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita mengikut Nabi sebagai penyelamat umat. Itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Terima kasih kepada pihak Jawatan Kuasa Masjid Al-Akram, Datuk Keramat. Datuk Keramat ke sini? Datuk Keramat. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang saya tahu duduk bersila lama, ada yang lenguh, kebas kaki-kaki. Mudah-mudahan menjadi saksi, menjadi bukti bahawa tuan-tuan, ibu-ibu, ayah adalah kita kasih dan sayang kepada Rasulullah SAW. Terima kasih juga kepada tim media kita yang membuat live pada malam ini. Ada 3 kamera saya nampak, saya tak pasti daripada mana. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada penonton-penonton secara maya kita pada malam ini. Ampun maaf dari kami bertiga, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.